Bismillah, kita mulakan insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala maulana Rasulillahil Amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wa intifa' lifadata wa istifadata والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada malam ini kita menyambung kuliah mudzakarah kitab Al-Yaqutun Nafis. Kita dah sampai pada perbahasan as-salatu al-muharramatu min haitsul waqt. Salat yang diharamkan berdasarkan waktu ataupun pada sudut waktu. Jadi dalam tajuk ini akan dibincangkan salat-salat yang diharamkan pada 5 waktu. Pada 5 waktu dalam sehari semalam lah. Boleh? Okey. Jadi bila mana disebut as-salatul muharramatu min haitsul waqt, maka terkeluar daripada perkataan min haitsul waqt, min haitsu al-makan, min haitsu al-makan. Tak. Ketika itu salat yang diharamkan berdasarkan makan, iaitu tempat. Seperti mana seseorang tu salat di atas tempat ataupun di atas tanah syuri, maka salat dia sah, cuma dia berdosa. Boleh? Adapun salat yang diharamkan min haitsul waqt ini salatnya tidak sah. Jadi perbuatan salat dalam waktu ini haram, dalam masa yang sama salat itu tidak sah, tidak dikira. Kita baca, tahrumu as-salatu allati la sababa laha aw laha sababun mutaakhirun fi ghairi harami Makkah fi 5 awqatin. Jadi diharamkan juga tidak sah kalau salat as-salatu allati la sababa laha, salat yang tidak ada sebab baginya. Tidak ada sebab langsung ataupun tidak ada sebab langsung, sama ada sebab mutaqaddim ataupun sebab mutaakhir ataupun sebab muqarin. Salat yang tidak ada sebab, iaitu salat sunat mutlak. Salat sunat mutlak. Sekarang ni saya berdiri, saya semayang, Allahu Akbar. Sahaja aku semayang 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Sebabnya apa? Adakah sebabnya nak minta hajat, ataupun istikharah, ataupun ba'diyah sembahyang, ataupun qabliyah sembahyang? Tak ada sebab. Tak ada sebab. Ketika itu salat itu dipanggil sebagai as-salatu allati la sababa laha. Termasuk juga as-salat an-naflul mutlaq ialah salatu tasabih, salatu at-tasabih, salat tasbih. Boleh? Ditahrumu as-salatu allati la sababa laha aw laha sababun mutaakhir. Diharamkan dan tidak dikira sembahyang yang tidak ada sebab baginya, ataupun baginya sebab tapi sebab yang mutaakhir. Sebab apa? Sebab mutaakhir. Maksud sebab mutaakhir ialah kita sembahyang dulu, lepas kita sembahyang tu barulah sebab tu wujud. Sebab kepada kita sembahyang tu ada. Contoh istikharah, kita sembahyang dulu, lepas sembahyang baru kita minta istikharah. Tak, sembahyang sunat ihram, kita sembahyang dulu, lepas tu barulah seseorang tu berihram. Boleh? Solat ketika safar, kita solat dulu barulah kita musafir. Solat sunat keluar daripada rumah, kita solat dulu barulah kita keluar daripada rumah. Dan itu maksud apa? Sababun mutaakhir. Sebab kepada solat itu dilakukan selepas daripada solat. Habis solat 2 rakaat, barulah kita keluar rumah. Solat yang kita buat tu tujuannya apa? Untuk keluar rumah. Jadi solat dulu barulah sebab kepada solat itu berlaku. Itu kita panggil sabab. Kita panggil as-salat laha sababun mutaakhir. 2 jenis salat tu. Yang pertama salat apa? Yang tidak ada sebab baginya.
Yang kedua, solat yang ada sebab mutaakhir haram dilakukan dalam 5 waktu, tak, melainkan pada haram Makkah. Fi ghairi harami Makkah. Kalau di Mekah sama ada dalam Baitullahil Haram ataupun dalam masjid-masjid yang lain ataupun di mana-mana sahajalah, selagi mana dalam hudud al-haram, maka tidak diharamkan apa-apa jenis solat. Dalam sebuah hadis yang disebut, ya Bani Abdi Manaf, la tamna'u ahadan tafa bihadzal bait wa shalla fihi ayya sa'atin sya' min lailin aw nahar. Wahai Bani Abdu Manaf, yang kamu menghalang sesiapa pun untuk tawaf di Kaabah ini dan sembahyang dalamnya tak pada apa-apa waktu sekalipun, siang ataupun malam. Boleh? Jadi solat yang tidak ada sebab dan juga solat yang ada sebab mutaakhir diharamkan pada 5 waktu melainkan pada harami Makkah. Tak, cumanya Syekh sebut aulanya tak payah buat lah solat dalam waktu haram walaupun di harami Makkah. Sebab apa? Hukumnya khilaful aula. Nak keluar daripada khilaf mazhab Malik dan juga mazhab Abi Hanifah An-Nu'man. Okay, bila disebut fi ghairi harami Makkah, maka tidak termasuk di bawahnya Haramul Madinah. Maka tanah haram Madinah tak haram juga kita solat yang tidak ada sebab ataupun solat sebab yang mutaakhir dalam 5 waktu yang kita nak sebut satu per satu ini. Okey, fi khamsati awqat. Yang pertama, waqtu tulu'an syams hatta tartafi'a qadra rumhin. Waktu terbitnya matahari. Waktu apa? Terbitnya matahari. Bukan terbit fajar ni. Waktu terbit matahari. Bila mana bulatan matahari tu mula muncul. Jadi waktu terbitnya matahari sehinggalah matahari tersebut naik segalah, naik sekadar segalah pada pandangan mata. Bila dah naik segalah, maka kita nak solat tidak ada masalah lah. Sembahyang kita sah dah selepas itu. Boleh? Satu galah panjang mana? Ulama sebut dalam 7 hasta. 7 hasta anak Adam. Lebih kurang dalam 16 minit selepas daripada terbitnya matahari. Okey, jadi boleh tak? Contohlah matahari terbit pukul 7. Jadi daripada pukul 7 tu haram kita salat sampai dah 7.16 minit. Dia 4 darjah, 1 darjah 4 minit, jadi 4 darjah 4.16. Jadi sampai 7.16 minit haram kita salat. Selepas tu dah boleh kita salat. Boleh? Jadi itu yang pertama, waktu tulu'an syams hatta tartafi'a qadra rumhin. Yang kedua, wa waqtul istiwa fi ghairi yaumil jumu'ah hatta tazula. Dan waktu al-istiwa, waktu istiwa apa dia? Ingat tak? Waktu matahari duduk di wasatis sama', duduk di wasatis sama', di tengah-tengah langit. Ketika itu haram kita salat melainkan pada hari Jumaat. Hari Jumaat ada masalah. Matahari duduk di wasatis sama' ke tidak ada masalah untuk kita solat apa-apa jenis solat sekalipun. Sekalipun kita tak mari masjid, tidak ada masalah. Okey. Asani wa waqtu al-istiwa. Tempat yang kedua yang diharamkan kita salat ialah waktu ketika mana apa? Waktu al-istiwa. Walaupun bagi orang yang tidak hadir ke masjid. Dia tak mari masjid, tak sembahyang Zuhur, tak sembahyang Jumaat. Tak kisahlah dia tak sembahyang Jumaat ke, dia sembahyang Zuhur kat rumah ke. Yang penting ketika waktu matahari betul-betul di wasatis sama', ketika itu haram sembahyang. Kalau sembahyang juga, sembahyang tidak sah. Sehingga bila? Hatta tazula, sehinggalah matahari tergelincir ke arah barat daripada wasatis sama'. Dan ketahuilah olehmu, waktu al-istiwa itu sangat latif, sangat sekejap. Sangat Kakak, ambil esok Umi, ibu.
Buka ni. Siapa tu? Umi call dia sini. Cuba kakak suruh dia nak buka. Telefon ibu Umi. Jika matahari istiwa hari Jumaat, orang yang tak hadir masjid juga tak boleh salatkan. Ya, betul. Orang yang tak hadir Jumaat juga tak boleh salat ketika waktu tersebut. Kalau salat juga tidak sah. Jadi waktu al-istiwa ini sangat sekejap lah, sangat ringkas. Jadi tak muat lah nak letak 2 rakaat sembahyang Jumaat tu ataupun 4 rakaat sembahyang Zuhur. Ala kulli hal, kalau takbiratul ihram kita tak dilakukan ketika mana waktu al-istiwa, maka keseluruhan sembahyang kita tidak sah. Boleh? Jadi saya sembahyang Allahu Akbar. Saya sebut Allahu Akbar itu ketika itu matahari sedang al-istiwa. Lepas saya sebut Allahu Akbar, terus matahari gelincir. Sembahyang tidak sah. Sebab apa? Ada satu juzuk daripada juzuk sembahyang saya ketika mana waktu al-istiwa. Boleh? Tu. Okey. Jadi pada hari Jumaat tidak diharamkan kita sembahyang ketika waktu al-istiwa. Cuma ada perkara lain yang diharamkan kita buat. Ada sembahyang lain yang diharamkan kita buat pada hari Jumaat. Atau pada waktu lain yang diharamkan kita solat pada waktu tersebut. Kakak Fatimah. Kakak cakap kat ujung belah sana. Cakap belah sana. Duduk kat tengah lah kakak. Okey. Apa dia? Kita sebut tadi hari Jumaat tidak haram untuk kita solat ketika mana waktu al-istiwa. Tapi ada waktu lain yang kita haram solat pada hari Jumaat ni. Iaitu ketika mana imam dah duduk dengan sempurna di atas mimbar. Imam dah duduk dengan sempurna di atas mimbar untuk berkhutbah Jumaat. Daripada imam dah duduk dengan sempurna di atas mimbar, sehinggalah habis Jumaat, ketika itu haram kita salat. Ataupun padanya ada perincian. Ada berapa perincian? 2 perincian. Yang pertama ialah Okey, jadi daripada bila mana imam dah sempurna duduk di atas mimbar untuk berkhutbah Jumaat, sehinggalah selesai imam berkhutbah, iaitu selesai baca rukun, selesai baca perkara sunat dan sebagainya. Ketika itu kita sebut ada perincian. Yang pertama, orang itu dah memang ada dalam masjid. Saya duduk dalam masjid. Lepas saya duduk dalam masjid, imam pun naik atas mimbar. Ataupun kita sebut perincian dia yang pertama ialah faman kana hadiran fil jami'. Orang tu dah memang ada dalam jami'. Jami' ni tempat didirikan Jumaat, sama ada masjid ataupun bukan masjid. Ketika itu haram bagi dia memulakan apa-apa jenis solat sekalipun, ataupun sujud tilawah ataupun sujud syukur. Kalau buat juga sembahyang tidak sah. Sujud syukur tidak sah. Sujud tilawah tidak sah. Sama ada sembahyang tu qada ataupun ada, sembahyang tu fardu ataupun sunat. Boleh? Tu. Jadi keadaan pertama apa dia? Keadaan pertama ialah orang tu dah memang ada dalam masjid, dak duduk cokoh lagu tu. Kemudian barulah imam naik untuk berkhutbah. Jadi orang tu mari awal lah maknanya. Orang tu datang awal ke masjid. Pukul 12 mari dah. Jadi ketika imam naik atas mimbar tu, dia dah duduk dalam masjid. Ketika itu kita sebut haram bagi dia, bila mana imam dah sempurna duduk di atas mimbar, haram bagi dia mulakan apa-apa jenis solat. Haram bagi dia sujud tilawah, haram bagi dia sujud syukur. Kalau buat juga tidak sah, sama ada sembahyang sunat ataupun sembahyang
fardu sekalipun qada. Tidak sah. Okey. Kalau imam, kalau seseorang tu mulakan sembahyang, saya masuk masjid, saya pun Allahu Akbar, saya sembahyang. Tengah baca Fatihah, imam pun naik atas mimbar. Dan istiqrar, mana duduk molek atas mimbar. Jadi saya mulakan sembahyang sebelum imam naik di atas mimbar. Sebelum imam duduk di atas mimbar. Ketika itu wajib juga bagi saya cepatkan sembahyang. Cepatkan sembahyang maknanya apa? Buat perkara yang wajib sahaja. Jangan baca perkara sunat. Boleh? Itu yang pertama. Okey, yang kedua, orang mari lambat. Orang marilah lambat. Boleh. Maksud orang mari lambat tu ketika dia datang tu, Tok Khatib duduk di atas mimbar dah. Ketika itu kita sebut ada dua bahagian. Dua bahagian. Kalau tempat sembahyang tu bukan masjid, boleh? Contoh sembahyang kat Padang. Sembahyang dekat stadium. Sembahyang kat stadium, saya datang Jumaat ketika itu imam sedang berkhutbah dah. Boleh? Ketika itu sedang apa? Imam sedang berkhutbah. Ketika itu haram bagi saya sembahyang apa jenis sembahyang sekalipun, walaupun sunat Jumaat. Jumaat. Okay, kalau ianya masjid, saya datang lambat. Ketika saya datang lambat tu imam dah start berkhutbah. Dan tempat itu ialah masjid. Maknanya diwakafkan sebagai masjid. Maka sunat bagi saya sembahyang 2 rakaat yang ringan, iaitu 2 rakaat yang saya baca padanya perkara yang wajib sahaja sebelum saya duduk mendengar khutbah. Saya nak niat apa 2 rakaat tu? Sama ada saya nak gabung niat sahaja aku sembahyang solat sunat Jumaat dan juga tahiyatul masjid, atau saya niat sahaja aku sembahyang solat sunat Jumaat, qabliyah Jumaat. Kalau niat solat sunat qabliyah Jumaat, maka tahiyatul masjid termasuk sekali. Ataupun niat tahiyatul masjid sahaja. Dah haram kita sembahyang lebih daripada 2 rakaat. Faham tu? Okey. Macam mana pula kalau seseorang tu datang sedangkan imam dah di akhir khutbah? Ni geng jenis mari lambat betul ni. Yang imam nak habis khutbah dah baru sampai. Ketika itu kita sebut tidak disunatkan lagi untuk dia sembahyang tahiyatul masjid lah. Sebab orang nak sembahyang dah. Malah dia berdiri sahaja tunggu imam selesaikan khutbah, turun terus sembahyang. Boleh? Itu yang pertama. Faham elok lah tu. Tu. Jadi kalau kita mari awal ke masjid nak sembahyang sebelum imam naik ke atas mimbar. Sebelum imam duduk dengan sempurna di atas mimbar. Kalau kita lambat, barulah kita dibenarkan sembahyang 2 rakaat tahiyatul masjid. Itu pun dengan 2 rakaat yang ringan. Allah alam. Yang ketiga, waktu al-isfirar, waktu kekuning-kuningan. Bagi matahari selepas daripada asar. Dekat-dekat nak maghrib ni. Di atas-atas bukit, di langit ada warna kuning kekuningan. Ketika itu haram kita sembahyang. Sembahyang apa? Sembahyang yang tidak ada sebab langsung ataupun sembahyang yang ada sebab mutaakhir. Boleh? Haram itu berterusan sehinggalah terbenamnya matahari secara sempurna. Selesai. Seterusnya wa ba'da fi'lil asri. Okey. Dan selepas daripada solat asar. Asar hatta taghruba sehinggalah terbenamnya matahari. Jadi selepas saya solat asar yang macam mana? Solat asar yang ada, yang tunai, yang solat asar itu tak perlu saya qada nanti. Macam sokmo kita semayang lah. Kita semayang secara adat, lepas tu semayang tu tak perlu kita qada nanti tak. Jadi selepas solat asar tu haram saya sembahyang. Kalau saya jamak takdim, maka asar saya letak dalam waktu zuhur. Jadi selepas zuhur saya sembahyang asar. Saya sembahyang asar ke belum? Dah. Jadi bila disebut saya dah sembahyang asar, start waktu haram tu start daripada waktu zuhur lagi. Sebab saya dah sembahyang asar. Syekh sebut wa ba'da fa'lil asri. Boleh? Okey. Sehingga bila? Sehinggalah matahari terbenam. Boleh tak?
Selesai kat situ. Berbeza dengan orang yang sembahyang asar. Tapi sembahyang asar dia tu kena qada nanti. Contoh dia tayamum. Dan dia tayamum di tempat yang sama ada air. Sama ada air macam tempat kita ni lah. Maka lepas dia sembahyang, tak, asar tersebut, dia kena qada tak? Pada pendapat muktamad kena qada. Kena qada. Maka selepas solat asar tu dia boleh sembahyang sunat. Solat sunat yang sebab mutaakhir ke, solat sunat mutlak ke, tidak ada masalah. Sebab apa? Solat yang dia buat itu iaitu asar, solat yang tidak mughniyatan anil qada, yang tidak dikayai daripada perlu diqada. Boleh? Okey. Lepas tu Syekh sebut solat haram itu ialah ba'da fi'lil asri. Selepas buat solat asar. Jadi saya buat solat asar awal. Pukul 4.30 asar dah, saya buat terus sembahyang. Selepas solat asar tu haram bagi saya sehinggalah matahari terbenam. Ustaz Amirul sembahyang asar pukul 6. Maka sebelum pukul 6 tu Ustaz Amirul nak sembahyang sebab yang solat sunat mutlak ke, solat sunat yang tidak ada sebab ke? Tak, solat sunat yang ada sebab yang sebabnya mutaakhir ke, tidak ada masalah. Sebab apa? Sebab Ustaz Amirul belum solat asar. Syekh sebut selepas solat asar. Ustaz Amirul dah solat asar belum? Belum. Maka dia boleh buat solat sebelum daripada dia solat asar. Saya tak boleh dah sebab saya dah buat solat asar awal tadi pukul 4.30. Boleh berbezalah. Jadi ba'da fi'il asri wa ba'da fi'il subhi itu berbeza ikut orang. Siapa yang sembahyang awal, jadi waktu haram dia sembahyang lebih lama. Siapa yang sembahyang lambat, maka waktu haram dia nak sembahyang solat sunat mutlak dan solat sunat sebab mutaakhir ini lebih singkat. Tapi 3 yang atas, tak. Apa dia 3 yang atas? Sehingga ketika mana matahari terbit, ketika mana matahari duduk di tengah langit, ketika mana waktu matahari kuning dekat-dekat nak maghrib tu, waktu tu sama sahaja bagi semua pihak, semua golongan. Sampai je waktu tu haram sembahyang. Boleh? Kenapa waktu isfira disebut berasingan selepas asar ya Ustaz? Kenapa waktu isfira disebut contoh ada orang dia tak nak sembahyang asar. Dia tak nak sembahyang asar. Tak. Jadi adakah dia boleh sembahyang ketika waktu isfirar? Tak boleh. Atas alasan apa? Atas alasan sedang matahari kuning kekuningan. Sembahyang sunat lah. Sembahyang wajib boleh sembahyang, tak ada masalah. Sembahyang sunat tadi. Boleh? Itulah punca dia. Itu sebab dia. Nak beritahu ada orang jenis tak sembahyang asar. Dia ni haram nak sembahyang haram ketika mana waktu isfirar. Orang kata nak haram apa? Dia tak sembahyang asar. Memang tak sembahyang asar. Tapi waktu isfirar tu waktu yang lain. Haram kamu sembahyang. Boleh? Tu maksud dia. Selesai kat situ. Okey, jadi solat yang diharamkan 2 tadilah. Solat yang tidak ada sebab, juga solat yang ada sebab mutaakhir. Adapun solat yang sebabnya mutaqaddim. Apa makna sebab mutaqaddim? Sababun mutaqaddimun anis solah. Kita buat sebab dulu baru kita sembahyang. Kita masuk masjid dulu baru kita sembahyang tahiyatul masjid. Tak. Masuk terbit matahari dulu. Pada hari raya Idul Fitri, pada hari raya Idul Adha, baru kita sembahyang solat sunat Idul Fitri, Idul Adha. Tinggal sembahyang dulu, barulah kita qada sembahyang. Tak. Itu solat-solat yang apa? Yang sebabnya berlaku dulu. Tinggal zuhur baru qada. Ke qada dulu baru tinggal sembahyang zuhur. Tak. Jadi kita tinggal dulu sembahyang baru kita qada. Jadi sebab kepada kita sembahyang tu berlaku dulu. Itu sebab mutaqaddim anis salah. Yang tu tidak diharamkan pada 5 waktu yang telah kita sebutkan. Kecuali ketika khatib atas mimbar tadi. Yang tu semua jadi solat haram. Kecuali tahiyatul masjid. Selesai. Begitu juga tidak diharamkan solat yang sebab muqarin. Sebab muqarin maknanya sebab muqarinun lis-salah. Sedang sembahyang, sebab tu sedang berlaku. Kita sembahyang solat gerhana bulan. Ketika mana kita sedang sembahyang, gerhana itu sedang berlaku. Betul tak? Ketika mana kita sedang sembahyang, gerhana matahari sedang berlaku. Jadi sebab itu sababu lis-salah muqarinun lis-salah. Kata boleh fi'l lis-salah. Boleh? Sebab kepada sembahyang berlaku
masih wujud ketika mana sembahyang sedang didirikan. Itu juga tidak diharamkan dalam 5 waktu ini. Okey, melainkan apa? Melainkan kalaulah solat sebab yang mutaqaddim ataupun sebab muqarrin itu kita sengaja pisah nak sembahyang dalam waktu yang haram, maka kita sebut ia juga haram dan juga tidak dikira. Boleh? Dia baru belajar bab ni. Dia baru belajar, dia pun dia nak buat syok dia. Hari ni insya-Allah lah, lepas asar ni, lepas sembahyang asar nak sembahyang sunat. Sunat apa? Solat sunat mutaqaddim. Solat sunat yang muqarrin. Sengaja pisah cari waktu tu nak sembahyang. Tak, ketika itu haram dan juga tidak sah. Tapi kalau kebetulan ada majlis ilmu lepas asar, kita pergi masjid, masuk masjid sembahyang tahiyatul masjid, tak ada masalah. Tak? Kebetulan kita masuk masjid waktu asar baru teringat, zuhur tadi tak sembahyang. Tertinggal. Kita mau qada. Qada sembahyang apa? Sembahyang zuhur selepas waktu asar, mana selepas solat asar. Juga tidak ada masalah. Boleh? Mudah aja perbahasan ya. Tapi Syekh Mustafa dalam perbahasan yang atas mimbar tu cantik dia perbahagian dia. Faman kana hadiran fil jami' wa man dakhala jami' fi dzalikal waqt nudhir, ada dua bahagian pula. Jamil Okey. Syurutu wujubis salah, kita berpindah kepada syarat wajib sembahyang. Apa syarat wajib sembahyang? Tak cukup syarat ni maka tak wajiblah seseorang itu sembahyang. Jadi syurutu wujubis salah sittatun, syarat wajib sembahyang yang fardu fardu ain secara asal ialah ada enam. Pertama, al-Islam. Al-Islam kat sini walau fima madha, walaupun pada zaman yang lampau. Maka kita sebut wajib sembahyang ke atas orang yang murtad. Wajib sembahyang ke atas orang yang murtad. Sebab apa? Sebab syarat wajib sembahyang ialah al-Islam walaupun pada zaman yang lampau. Maknanya si Abu ni penuh Islam, tak penuh Islam sebelum ni. Maka sekarang ni walaupun sedang murtad wajib sembahyang. Orang tanya, ustaz lagu mana nak sembahyang? Sedang murtad. Kita sebut mudah aje, masuk Islam waktu sembahyang. Boleh? Tu. Bukanlah kita suruh dia sembahyang ketika mana sedang murtad, mana nak sahnya. Syarat sah sembahyang mesti Islam. Jadi wajib sembahyang ke atas orang murtad, maknanya wajib dia masuk Islam. Tak. Mana wajib dia buat perkara-perkara yang terhenti padanya sah saja sembahyang, iaitu masuk Islam. Lepas tu sembahyang. Okey. Jadi orang murtad, ada orang seseorang tu murtad 2 tahun, lepas tu masuk Islam balik. 2 tahun dia murtad tu dia kena qada bila mana dia masuk Islam balik. Jadi kena qada 365 hari darab 2. Kena qada belaka hari-hari yang dia tinggal sembahyang tu, kena qada belaka. Okey, jadi bila kita sebut al-Islam sebagai syarat wajib sembahyang, maka orang kafir asli tak wajib sembahyang. Tak wajib tu maknanya di dunia ni kita tak wajib minta dia sembahyang, tapi di akhirat kekal dia akan diazab sebab meninggalkan sembahyang. Masalakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Ya. Apakah yang menyebabkan kamu duduk dalam neraka saqar? Maka mereka jawab, sebab kami tak sembahyang. Dan sebab kami apa dia? Tak keluar zakat apa semua itulah. Jadi daripada situ ulama beristidlal mengatakan orang kafir ni bila mati dia diazab dengan 2 azab. Pertama azab kekufuran, kedua azab tinggal sembahyang, azab berzina, azab minum arak, azab tak tutup aurat, azab taqdiran alaihim. Selesai. Kalau orang kafir asli baru masuk Islam, maka kita sebut tak perlu qada lah. Sebab kalau kita suruh dia qada, dia jadi kafir balik. Faham tak? Tu. Yang kedua wal bulugh. Syarat wajib sembahyang yang kedua ialah al bulugh, baligh dengan cara mimpi, dengan cara haid ataupun dengan cara umur, iaitu cukup 15 tahun. Betul tak? Cukup 15 tahun bulan Islam. Kalau tak berlaku haid, tak ada keluar air mani dan sebagainya, maka tidak wajib sembahyang ke atas budak kecil walaupun murahiq. Murahiq ni makna orang yang hampir-hampir nak balik. Umur 14 macam tu tapi belum balik. Itu murahiq, dah mula nak ada nafsu. Dia pun tak wajib sembahyang sebab apa? Sebab belum balik. Walaupun tak wajib dia sembahyang, tapi wajib ke atas wali bagi budak tersebut.
sama ada lelaki ataupun perempuan, wajib atas walinya menyuruh dia sembahyang, dan juga wajib menyuruh perkara-perkara yang terhenti ke atasnya sahnya sembahyang, seperti menutup aurat, tak menghadap kiblat, berwuduk dan sebagainya. Bila wajib suruh tu? Bila dah sampai umur 7 tahun. Bila dah sampai umur 7 tahun. Masuk umur 10 tahun, tak. Bila masuk 7 tahun. Bila masuk 7 tahun. Maksudnya ada khilaf kat situ. Dah sempurna 7 tahun ataupun on the way nak sempurnakan 7 tahun. Ada khilaf. Sebahagian kata wajib suruh bila dah sempurna 7 tahun. Sebahagian ulama sebut wajib suruh sembahyang dan juga perkara-perkara yang terhenti padanya sahnya sembahyang ketika mana baru nak masuk 7 tahun. Mana dalam perjalanan nak sempurnakan 7 tahun. Okey. Kemudian bila dah masuk 10 tahun, maknanya dah sempurna 10 tahun. Maknanya apa? Dah sempurna 10 tahun, maka ketika itu wajib pukul. Cuma pukul kat sini bukan pukul tajrih, tapi pukul ta'dib, pukul mendidik. Dan apa tu? Atas ni lah, atas apa? Tengok kalau budak perempuan kita sentuh sikit pun dah nangis. Tak, jadi pukul slow gitu je, jentik sikit je. Tak, tapi kalau lelaki ni mungkin kena tu sikit lah. Tak. Tu. Jadi pukul kat sini pukul ta'dib, mendidik. Bukan pukul sampai lebam, sampai patah, tak. Boleh? Tu. Adakah wajib juga dia qada solat pada tak faham soalan Ustaz Amirul. Jika dia murtad start daripada umur 20 tahun sehingga umur 21 tahun setahun murtad, maka dia kena qada solat setahun. Adakah wajib juga dia qada solat pada sebelum umur 20 tahun tu? Sebab saya pernah dengar ada orang kata amanah-amanah orang murtad semuanya terhapus. Tak faham soalan. Adakah wajib juga dia qada solat pada sebelum dia murtad tu? Tak wajib qada. Ya, tak wajib qada. Terhapus tu terhapus apa, pahala rasanya? Tak silap. Terhapus pahala, bukan amalan, terhapus. Pahala terhapus. Jadi dia contohlah balik umur 15 tahun, dia sembahyang macam biasa. 20 tahun murtad, na'udzubillah. Jadi 5 tahun dia sembahyang tu. Adakah dia kena qada balik bila dia masuk Islam, bila dia kembali masuk Islam? Tak. 5 tahun tu yang terbatal ialah pahala. Terbatal ialah pahala. Amalan tak terbatal. Makna amalan tak terbatal, makna dia tak perlu qada lah. Tak perlu qada. Okey. As-salisu, yang ketiga, saya sebut dan disunatkan qada sembahyang yang ditinggalkan ketika mana kita kecil dulu. Maksudnya kalau rajin qada lah, sunat. Ketika mana kita tamyiz, kita tinggal sembahyang, itu sunat qada. Wal aqlu, yang ketiga, syarat wajib sembahyang ialah berakal. Maka orang gila, orang pengsan, orang mabuk tak wajib sembahyang. Dengan syarat apa? Mabuk, gila, pengsan tidak sengaja. Kalau sengaja maka ubat mabuk, ubat gila, ubat pengsan, maka ketika itu wajib qada bila sedar daripada gila, mabuk dan pengsan. Jadi termasuk juga dalam pengsan ni kita ambil apa tu? Operation. Jadi Zaid ni disuntik ubat bius sebelum zuhur, bangun-bangun waktu isyak. Jadi dia luput zuhur, asar, maghrib. Tak wajib sembahyang, tak wajib qada. Sebab apa? Sebab ketika itu tidak mukallaf. Dia tu tak berakal pun. Boleh? Okey, selesai. Yang keempat, an-naqa' anil haid wan nifas. Suci daripada haid dan nifas. Maka tak wajib orang yang sedang haid dan nifas sembahyang. Sama ada adat ataupun qada. Kalau buat juga tidak sah. Mana kalau sembahyang adat juga tidak sah. Kalau qada, kita sebut sebelum ni ada khilaf. Sembahyang kata tidak sah, iaitu yang muktamad.
Pandangan kedua sebut apa harus qada. Cumanya apa? Tidak dapat pahala. Boleh? Yang kelima, bulughud da'wah. Bulughud da'wah iaitu sampainya dakwah Islamiyah ala wajhin sahih. Sampainya dakwah Islam dengan rupa yang benar. Maka tak wajib sembahyang ke atas mereka yang tak sampai dakwah. Contohnya orang yang duduk di Bukit Bukau, di dalam hutan. Tak. Jadi tak ada orang nak berdakwah kepada mereka. Maka tak wajib sembahyang lah. Andai kan umur 30 ada orang datang dakwah, dia pun masuk Islam. Maka sembahyang yang dia pernah tinggal sebelum ni tak perlu qada. Tak perlu qada. Okey, ada orang tanya Syekh Mustafa, masalah hari ni, tak. Ada orang kafir, dia dapat Islam dalam rupa yang tak benar. Tak, Islam ni, ekstremis, Islam ni mengajak kepada apa? Menghina wanita dan sebagainya, perhambaan dan sebagainya. Jadi oleh sebab yang demikian dia pun tak masuk Islam. Okey, adakah itu dianggap sebagai satu keunzuran? Syekh Mustafa sebut tidak. Kerana apa? Kerana orang yang duduk dalam masyarakat Islam ataupun masyarakat kafir sekalipun, dalam keadaan hari ni yang ada internet apa semua, sangat mudah bagi dia untuk tahu mengenai Islam yang sebenar melalui internet. Kalau duduk di negara kafir sekalipun, contoh di Amerika dan sebagainya, dah banyak dah tempat-tempat yang mula hidup dengan Islam. Jadi kalau dia rasa ragu-ragu, was-was tentang Islam ni, tak apa-apa nak betul, dia pergi, dia tanya selesai masalah. Dia akan diceritakan satu persatu tentang Islam yang sebenar. Tak? Jadi orang yang memberi alasan tak masuk Islam tu atas alasan dapat berita tentang Islam tu secara buruk, yang itu Allah Alam tidak dimaaf lah. Sebab apa? Dengan mudah sahaja dia boleh dapatkan berita tentang kebenaran Islam tu dengan cara internet, rujuk kepada pakar yang ada di kawasan dia tu, orang Islam, institusi Islam, pejabat agama tempat dia. Boleh? Yang keenam, salamatul hawas. Salamatu al hawas. Selamat pasca indera. Pasca indera yang dengan pasca indera itu seseorang itu boleh mengenal pasti. Maka tak wajib sembahyang ke atas mereka yang lahir-lahir dicipta oleh Allah Ta'ala, diuji oleh Allah Ta'ala dengan apa? A'ma asam, buta dan juga pekak. Itu tak wajib sembahyang. Walaupun boleh bercakap. Sebab apa? Sebab orang yang lahir-lahir buta dan pekak, dia nak belajar sembahyang lagu mana? Nak mendengar tak boleh pekak. Nak melihat tak boleh buta. Walaupun boleh cakap, dia cakap lah. Tapi tak cakap dengan siapa? Cakap dengan orang, nak balas benda. Dengar pun tak. Boleh, jadi tak wajib sembahyang. Begitu juga kalau orang tu lahir sihat, tapi sebelum dia tamyiz, dia buta dan juga pekak, juga tak wajib sembahyang. Berbeza kalau buta saja ataupun pekak saja, yang tu lain. Yang tu wajib. Okey. Macam mana pula kalau orang tu lahir-lahir molek sihat? Tak. Selepas tamyiz, tak. Barulah buta dan juga pekak. Ketika itu kita sebut wajib dia sembahyang bila dia balik lah. Boleh? Tu. Jadi orang yang lahir-lahir dalam keadaan buta dan pekak tadi, kalau selepas satu umur, contoh selepas 20 tahun, dikembalikan pendengaran dan juga penglihatan, kita sebut dia tak wajib qada. Wala yuqal, tu boleh baca lah, tidak ada masalah. Arkanus salah, kita baca sikit arkanus salah. Okey. Jadi disebut arkanus salah, rukun sembahyang. Dalam bab wuduk disebut furudus salah. Sebab apa disebut kat sana furud, tak sebut arkanu? Dalam bab wuduk disebut furudul wuduk. Dalam bab sembahyang disebut arkan as-salah. Kenapa tak tukar? Kenapa di sana tidak disebut arkanul wuduk, di sini disebut furudu as-salah? Antara alasan ulama yang disebut ialah sebab arkan ni, bila sebut arkan maka tak boleh dipisahkan. Tak boleh dipisahkan. Boleh? Selepas akad takbir, baca Fatihah, lepas tu rukuk, lepas tu sujud. Tak boleh angkat takbir, lepas tu minggu depan baru nak apa?
baru nak baca Fatihah. Tak boleh. Berbeza dengan apa? Berbeza bila sebut furud. Maka ketika itu boleh ditafriq al-af'al, boleh dipisahkan perbuatan. Dia basuh muka dekat kuantan. Lepas basuh muka, pergi ke marah, basuh tangan. Tak, lepas tu sampai ke jengka, basuh kepala. Lepas tu minggu depan baru basuh kaki. Dan di antara basuhan pertama dengan basuh anggota seterusnya itu, tidak berlakunya perkara-perkara yang membatalkan tidak berlaku perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Boleh, tidak ada masalah. Sebab al-muwalah dalam wuduk hukumnya apa? Hukumnya sunat sahaja, tidak wajib. Tidak wajib. Boleh? Tu baca sikit Arkanus salati 17. Rukun sembahyang ada 17. Rukun sembahyang ada 17. Bila jadi 17 tu? Bila kita katakan tamak-ninah dalam 4 rukun, iaitu tamak-ninah ketika rukuk, ketika iktidal, ketika duduk antara dua sujud dan ketika sujud. 4 tamak-ninah tu kita kira sebagai rukun. Rukun. Jadi rukun yang biasa kita dengar 13. Tambah lagi dengan 4 tadi tu, iaitu tamak-ninah. Bagi 4 rukun, maka jadilah 17. 13 tambah 4 jadi 17. Tak. Tu. Lepas tu muqaranatun niyyah li takbir, itu tidak dianggap sebagai rukun lah. Dia hai'ah tabi'ah li niyyah la rukna mustaqilan. Maka jadilah 17. Kalau tengok dalam syarah Syekh Mustafa sebut, kebanyakan ulama mengira rukun sembahyang ada 13. Rukun sembahyang ada 13. Macam mana jadi 13 pula? Tamak-ninah yang ada pada 4 rukun tu dianggap sebagai hai'atun tabi'atun lis-salah. Satu perkara yang mengikut sembahyang. Dan ianya wajib dilakukan, tapi dia bukan rukun. Jadi kekallah 13 sahaja sebagai rukun. Tamak-ninah bukan rukun. Wajib dibuat? Ya, wajib dibuat. Sama ada kita sebut dia rukun ataupun tidak, kita kira dia rukun ataupun tidak, wajib dibuat. Kalau tak buat, tak sah sembahyang tanpa khilaf. Sebagian ulama mengira rukun sembahyang ada 14. Ada berapa? 14. Macam mana jadi 14? 13 rukun sembahyang yang biasa kita dengar. Lepas tu 4 tamak-ninah tu, pada 4 rukun dianggap sebagai satu rukun. 4 tamak-ninah pada 4 rukun, 4 tu dikira satu. Maka 13 tambah 1 jadi 14. Sebahagian kata 15. 13 tambah 4 tamak-ninah tu yang sebagai satu rukun jadi 14, tambah satu lagi apa? Satu lagi apa? Qarnun niyyah bit takbir. Qarnun niyyah bit takbir. Kita muqaranahkan niat kita dengan takbir. Itu rukun yang ke-15. Ada sebahagian kata 19 yang mengira khusyuk tu sebagai rukun. Imam Ghazali. Cuma kena ingatlah, khusyuk tu sebagai rukun di sisi Imam Ghazali bukan daripada awal sembahyang sampai akhir, pada satu juzuk sembahyang. Kalau daripada awal sampai akhir memang pakai cerah lah, tak sah sembahyang. Sebahagian ulama kira sampai 20 mereka menganggap al-musalli, orang sembahyang itu juga dianggap sebagai ruknun. Ala kulli hal yang masyhur rukun sembahyang ialah 13 sebagaimana dalam kitab Minhaj dan juga selain daripada itu, dan itulah yang dipegang oleh kebanyakan ulama. Ala kulli hal juga khilaf yang berlaku sesama ulama ni khilaf lafzi. Sebab 4 tamak-ninah yang kita sebut yang berlaku pada 4 rukun itu, sama ada kita sebut hayatun tabi'atun lis-salah ataupun arkanun mustaqillatun, ala kulli hal ianya wajib dibuat. Kalau tidak buat, tidak ada khilaf kepada tidak sahnya sembahyang seseorang. Okey, maka kita masuk rukun yang pertama, an-niyah. Niat guna hati itu makruf. Ada sebahagian ulama sebut niat ni bukan rukun, dia syarat. Tu. Dia sebab apa? Dengar tak bunyi ni? Takut. Ada bunyi gangguan tak? Cuba respon sikit. Tak ada? Okey. Jadi, Allahumma salli ala Muhammad. Sebagian ulama sebut niat ini bukan rukun. Dengar sikit. Okey. Sebahagian ulama sebut apa? Sebahagian ulama sebut niat ini apa?
niat ini sebagai syarat. Ada sebagai ulama sebut niat ni sebagai apa? Sebagai syarat. Maka bila sebut syarat ni, ia apa? Terdahulu sebelum sembahyang, betul tak? Terdahulu sebelum sembahyang. Maka kalau kita ikut apa? Kalau kita ikut pandangan yang mengatakan niat itu ialah syarat, maka tidak ada masalah niat itu terdahulu sedikit daripada takbiratul ihram. Dan ini boleh dipegang lah. Daripada kita was-was tak tentu hala. Tak, kita niat dulu, lepas tu barulah kita Allahu Akbar. Ikut pandangan yang mengatakan niat itu ialah syartun, bukan rukunun. Boleh? Tu. Tak ada bid'ah apa. Ikut je pandangan ni, selesai masalah. Dan ketahuilah olehmu sembahyang itu ada 3 bahagian. Pertama, fardun. Walaupun fardu kifayah. Seperti solat jenazah. Walaupun fardu tu secara nazar. Sama ada nazar tu nazar mutlak. Contoh orang tu bernazar untuk sembahyang 2 rakaat. Ataupun dia nazar secara ta'yin. Mana ditentukan aku nak sembahyang, aku nazar untuk sembahyang duha pada hari esok. Allahu alam. Kalau rasanya sekali je Ustaz Amirul, niat ni rasanya secara umum, sama ada untuk sembahyang ataupun untuk ibadat-ibadat yang lain, niat dan sebagainya, wudu dan ibadah-ibadah yang lain. Boleh? Jadi apa tu kita sebut sembahyang ada 3 bahagian. Yang pertama fardu. Fardu sama ada fardu kifayah seperti solat jenazah, fardu ain, ataupun fardu tu sebab nazar, sama ada nazar tu nazar mutlak. Seperti mana seseorang bernazar untuk solat 2 rakaat ataupun nazar secara muayyan tertentu. Maknanya dia tentukan solat duha. Dia nak bernazar untuk solat duha. Dia bernazar untuk solat witir, dia tentukan. Boleh? Tu. Yang kedua, solat yang kedua, tak. Bahagian yang kedua ialah solat sunat yang diikat dengan waktu ataupun sebab. Solat sunat duha ada waktu, solat sunat witir ada waktu, solat yang ada sebab apa? Solat sunat khusuf. Kemudian solat yang ketiga, solat naflul mutlak. Solat sunat mutlak yang tidak ada sebab dan juga tidak diikat dengan waktu. Maka kita sebut yang pertama iaitu solat fardu, sama ada fardu secara nazar, kifayah ataupun fardu ain, maka wajib padanya 3 perkara. Ya. Qasad, ta'yin, ta'arud. Qasad ni apa? Kita hadir ke dalam hati kita nak sembahyang. Sebutlah sahaja aku sembahyang ke, aku sembahyang ke, ikutlah. Sebab nak bezakan daripada aku keluar zakat, aku pergi haji, aku buat haji. Jadi kita hadirkan aku sembahyang, sahaja aku sembahyang. Yang kedua ta'yin, tentukan zuhur ke, asar ke, maghrib ke, isyak ke, solat yang kita nak sembahyang tersebut. Dalam masa yang sama kita wajib hadirkan fardu. Fardu. Sebab nak bezakan dengan sunat. Jadi contoh niat yang sempurna bagi solat zuhur ialah aku solat fardu zuhur, selesai. 2 rakaat, 4 rakaat menghadap kiblat tunai kerana Allah Taala, itu semua sunat. Yang wajib sahaja aku solat fardu zuhur ataupun aku solat fardu zuhur. Boleh? Budak kecil wajib sembahyang tak? Tak wajib. Tapi kalau dia sembahyang, rupa dia, contoh dia sembahyang zuhur. Anak saya Fatimah Zahra sembahyang zuhur. Rupa dia sembahyang sama macam kita sembahyang, betul tak? Kan ada beza. Budak kecil sembahyang jadi 5 rakaat ke 3 rakaat ke setengah, tak ada tak? Rupanya sebiji macam kita. Tak, maka sembahyang budak kecil ni kita sebut ala suratil fardi. Rupanya seperti rupa solat fardu. Maka disyaratkan juga bila dia nak sembahyang solat fardu, dia hadirkan 3 perkara tersebut. Kemudian tidak ada masalah kalau kita nak sembahyang qada, kita sebut sahaja aku sembahyang tunai kerana Allah Taala. Ataupun kalau dalam bahasa Arab lah, dalam bahasa Melayu tak tahulah. Tapi dalam bahasa Arab, qada dan juga adat tu makna dia sama pada sudut bahasa. Qada dan juga adat maknanya sama pada sudut bahasa. Jadi saya nak sembahyang qada zuhur. Dalam niat saya sebut adaan, tidak ada masalah. Saya nak sembahyang adat, dalam niat saya sebut qada, tidak ada masalah. Sebab apa? Makna adat dan qada ni mengerjakan, menunaikan. Itu pada sudut bahasa. Sekalipun sengaja saya sebut tu. Saya nak adat, saya sebut qada. Saya qada, saya sebut adat. Tidak ada masalah sekalipun sengaja. Sebab apa? Sebab saya nak makna adat qada itu ialah makna apa? Makna lughawi. Laju dah. Nak kejar ke syarah ni. Kan baca slow perlahan-lahan kan? Tulu zaman betul kita kan?
Pakai sirah tak khatam kita ni. Okey. Kalau kita niatkan daripada adat ataupun qada itu makna istilahi. Makna istilahi ni ialah qada sembahyang dalam waktu. Adat apa? Sembahyang luar waktu. Qada sembahyang luar waktu, adat sembahyang dalam waktu. Yang mudahlah, yang simple tak ada yang simple. Maka ketika itu kalau kita niatkan makna istilahi, maka dua perincian juga. Kalau tersilap maka sah, kalau sengaja batal. Contoh saya nak sembahyang qada. Allahu akbar dalam hati sahaja sembahyang fardu zuhur adat. Saya nak sembahyang qada ni. Bila saya sebut adat tu saya niat makna istilahi. Saya terlupa, tak ingat, sembahyang sah. Sengaja sebut adat sedangkan nak sembahyang qada hukumnya batal. Sembahyang batal. Main dalam sembahyang tidak sah lah. Kemudian Syekh sebut tak wajib kita tentukan sembahyang kita tu zuhur hari Senin 31 Ogos hari kemerdekaan, tak perlu sebutlah dalam niat. Tu. Okey, wa naflul mutlaq, jenis solat yang kedua ialah solat sunat mutlak, solat sunat muqayyad. Solat sunat yang diikat dengan waktu ataupun dengan apa nama? Masa. Solat yang kedua, bahagian yang kedua daripada bahagian sembahyang tadi, yang pertama ialah fardu, yang kedua apa? Solat yang sembahyang yang sunat. Cumanya sunat yang diikat dengan waktu ataupun dengan sebab. Maka ketika itu wajib kita hadirkan dua perkara dalam hati. Pertama, qasdu fi'lis salah. Sahaja aku salat, usalli itulah. Yang kedua, kita tentukan. Aku salat duha, aku salat witir, aku salat qabliyah. Qabliyah ba'diyah juga kena tentukan. Kalau solat tu ada dua-dua perkara. Contoh zuhur, ada qabliyah ada ba'diyah, maka kena tentukan sahaja aku solat ba'diyah zuhur, qabliyah zuhur. Tapi kalau solat tu tidak ada ba'diyah qabliyah, kita tak wajib hadirkan ba'diyah qabliyah. Contoh subuh, ada qabliyah sahaja, maka kita sebut sahaja aku sembahyang solat sunat subuh. Tak sebut qabliyah pun tidak ada masalah. Asar ada qabliyah, ba'diyah tak ada. Sama lah macam subuh. Sahaja aku sembahyang Idul Adha, sahaja aku sembahyang Idul Fitri. Tak boleh sebut sahaja kesemayang hari raya gitu je, tak boleh. Sebab apa? Hari raya ada dua jenis. Jadi tidak terbeza lah. Kita nak semayang sunat hari raya ke sunat hari raya Idul Fitri ke Idul Adha. Boleh? Okey. Lafaz ataupun perkataan sunat itu sunat kita hadirkan dalam hati. Jadi sahaja aku solat duha dah memadai. Yang aula sahaja aku semayang sunat, sahaja aku semayang sunat duha. Saja sembahyang sunat duha. Terus kita baca lagi. Yang ketiga ialah solat sunat mutlak. Ketika itu tidak wajib padanya melainkan satu perkara, iaitu qasad. Jadi saya berdiri, saya pun niat sahaja aku sembahyang 2 rakaat. Habis itu bangun pula sahaja aku sembahyang. Habis 2 rakaat bangun lagi sahaja aku sembahyang. Sudah memadai. Wajib al-qasdu sahaja. Okey. Jadi dan disebut selain daripada an-naflul mutlaq, di sana ada juga an-naflul muqayyad. Solat sunat yang terikat dengan waktu ataupun sebab, tapi dia dianggap sebagai adik-beradik kepada an-naflul mutlaq, kepada solat sunat mutlaq. Solat yang macam mana tu? Solat sunat yang muqayyad, tapi syarak ingin daripada kita semata-mata mendirikan sembahyang. Apa-apa jenis sembahyang sekalipun. Contoh macam tahiyatul masjid. Syarat minta daripada kita masuk masjid sembahyang. Sembahyang 2 rakaat. Sembahyang apa? Fardu. Sembahyang nazar. Sembahyang duha. Apa jenis sembahyang pun tidak ada masalah. Yang penting 2 rakaat sebelum duduk. Sembahyang yang jenis begitu, dianggap sebagai adik-beradik kepada an-naflul mutlaq. Kalau kita niat sahaja aku salat sahaja. Sahaja aku salat. Dah dapat dah tahiyatul masjid ketika itu. Sunat wuduk pun samalah. Syarat sebut, lepas wuduk sembahyang 2 rakaat. Apa jenis sembahyang sekalipun. Fardu ke sunat ke. Tak, begitu juga solat sunat di tanah, di tempat yang tak pernah disembah Allah padanya. Syarat minta daripada kita, datang tempat tu sembahyang. Duha, fardu, solat sunat, apa-apa jenis solat. Jadi syarat minta kita buat solat je tempat tu. Syarat tidak minta, kamu mesti solat zuhur kat situ. Jangan solat benda lain. Faham tak? Ketika itu,
ianya dianggap sebagai adik-beradik kepada an-naflul mutlaq. Maka niatnya memadai, kita sebut usalli, lepas tu semayang lah. Sahaja aku semayang, lepas tu semayang. Allah Rabbi. Kemudian Syekh Mustafa sebut, bagi niat itu 3 syarat. Pertama, jazam. Jazam ni putus, memang betul-betul nak semayang. Kalau disebut sahaja aku semayang, insya-Allah, maka ketika itu ada perincian. Kalau diniatkan insya-Allah itu sebagai ta'liq, maka tidak sah. Kalau atlaq juga tidak sah. Atlaq ni tak tahu. Kamu sebut insya-Allah pasal apa? Allah alam, saya pun tak tahu. Tak sah semayang. Kalau disebut insya-Allah atas niat tabarruk, mengambil berkat daripada lafaz kalimah Allah, semayangnya sah. Ataupun disebut insya-Allah dengan makna apa? Dengan makna memang setiap perbuatan terhenti pada kehendak Allah Ta'ala. Sebab tu aku sebut insya-Allah. Sahaja aku semayang, insya-Allah. Sahaja aku pergi haji, insya-Allah. Apa maksud dia? Aku dalam hati berniat, setiap perbuatan yang aku buat memang apa? Terhenti pada kehendak Allah Ta'ala. Begitu juga ketika itu sembahyangnya sah, tidak memberi mudarat. Syarat yang kedua untuk sahnya niat, apa? Tidak mendatangkan perkara yang menafikan niat, seperti niat untuk keluar daripada sembahyang, niat ataupun taradud, nak keluar ke tak nak keluar daripada sembahyang. Ketika itu juga membatalkan sah solat. Dan juga ni niat yang ketiga, qarnun niyah bi takbiratul ihram, itu akan datang. Okay, satu lagi betul kita berhenti. Allah, pusat apa tadi? Banyak pula Syekh Mustafa syarah. Boleh tak baca gini? Tak tahu bila nak khatam. Baca lagu ni. Mana tadi hilang? Yang terakhir, fardu yang kedua atau rukun yang kedua, apa nama? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Maksud dia kita sebut Allahu Akbar. Untuk kita masuk ke dalam sembahyang. Dan tidak ada masalah untuk kita tambah lafaz-lafaz antara Allahu Akbar selagi mana tidak menghalang daripada nama takbir. Contoh kita sebut Allahul Akbar, ada alif lam. Ataupun kita tambah satu sifat, dua sifat. Allahul Jalilu Akbar. Allahul Jalilul, apa dia satu lagi? Allahul Jalilul Karimu Akbar. Juga tidak ada masalah, dua sifat. Itu paling banyak lah. Jadi guna Allahu Akbar, tak boleh Allahu Kabir. Ataupun Akbarullah, terbalikkan Allahu Akbar, tak boleh. Ataupun Allahu A'zam, Akbar kita tukar dengan Azam, tak boleh. Ataupun Allahu la ilaha wal hayyul qayyum, tak. Dia baca ayat kursi, betul Akbar, tak boleh. Allah, teralih lagi. Siapa tadi? Boleh? Sifat antara Allahu Akbar tu dua je. Paling banyak. Kalau tiga dah tak boleh. Contoh Allahul Karimu Al-Latifur Rahmanu Akbar, itu tak boleh. Tiga ke atas tak boleh dah. Dua paling banyak. Itu jangan buat lah. Lepas semayang buat. Jadi imam, Allahul Karimu Akbar, orang belakang Subhanallah. Belajar ni untuk tahu hukumnya. Orang tanya, semayang saya sah tak Ustaz? Saya semayang, saya sebut Allahul Karimu Akbar, sah. Tak ada masalah. Lepas ni buat macam biasa kita buat Allahu Akbar balik. Sebab tu yang lebih afdal. Jadi belajar ni tak semestinya kita nak buat. Kita nak tahu hukum, orang tanya, orang rujuk, kita boleh jawab. Yang buat, kita buat yang paling afdal. Allahu Akbar saja, tanpa sebarang penambahan. Mana tadi hilang? Sekali. Okey. Saya baca laju-laju. Syarat sah takbiratul ihram 20. Yang pertama, mesti guna Allah. Tak boleh guna Ar-Rahmanu Akbar. Yang kedua, jangan panjangkan hamzah al-jalalah. Allahu Akbar. Dah akan jadi istifham. Adakah Allah Maha Besar? Tak kena lah tu. Yang ketiga,
Allah apa tu? Allah apa? Allah adamu maddi alif alif lam jangan panjangkan mad pada alif lebih daripada 14. Allah jangan lebih daripada 14 harakah. Kalau lebih batal. Yang keempat kena sebut Allahu Akbar, tak boleh akbarullah. Yang kelima jangan tambah waw sebelum lafaz jalalah. Allahu akbar, Allahu wa akbar, Allahu wa akbar, tambah waw. Allahu wa akbar, tambah waw sebelum akbar. Ada muziyadati waw qabla lafzul jalalah. Sebelum Allah tambah waw. Wallahu akbar, tak boleh. Jangan tambah waw sebelum Allah. Kena sebut Allahu Akbar, tak boleh Allahu A'zam. Yang ketujuh, jangan baca Allahu Akbar. Jangan panjangkan hamzah. Allahu Akbar. Yang ke-8, jangan kita buang hamzah yang ada pada akbar. Ya? Jadi tak boleh sebut Allahu Akbar. Allahu Akbar, tak boleh. Buang hamzah. Tapi kalau tukar hamzah tu jadi waw, boleh tak? Boleh, tidak ada masalah. Itu qiraah hamzah. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hamzah tu ke waw. Allahu Akbar boleh. Tapi kalau Allahu Akbar tak boleh. Yang ketujuh, yang kesembilan dah. Jangan tukar hamzah akbar dengan hamzah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ramai yang sebut lagu tu. Itu kalau orang yang mampu sebut dengan betul Allahu Akbar dengan kaf, dia tukar kaf jadi hamzah, batal sembahyang. Kalau tak mampu, dimaaflah. Yang ke-10, jangan panjang bar. Allahu Akbar. Yang ke-11, jangan tasydidkan bar. Jangan baca Allahu Akbar. Bar tu disabdukan. Yang ke-12, jangan tambah waw kat tengah. Allahu wa akbar. Tambah waw kat tengah. Tak boleh. Yang ke-13, jangan pisahkan dengan dhamir fasl. Allahu huwa akbar. Allahu huwa akbar. Huwa tu dhamir fasl, jangan. Kalau buat batal. Ar-rabi' asyar yang ke-14 kena berturut-turut. Allahu berhenti lama, lepas tu akbar. Yang tu tak sah. Takbir kena takbir semula. Begitu juga kalau kita pisahkan dengan pemisah yang pendek, juga memberi mudarat. Kalau kita pisahkan dengan alif lam atau dengan sifat macam kita sebut mula-mula tadi, tidak ada masalah. Allahul Akbar, Allahul Jalilu Akbar, tidak ada masalah. Ke-15, hendaklah guna bahasa Arab lah, Allahu Akbar. Kalau tak mampu, tak belajar-belajar tak reti-reti, nak keluar waktu dah, maka semayang dan terjemah ikut bahasa yang kita reti lah. Arab ke Melayu ke ikut, Inggeris ke ikut lah. Yang ke-16, kena dengar semua huruf Allahu Akbar tu. Ustaz, kalau ada bunyi bising, kita sebut. Kalau tak ada bunyi bising tu, kamu dengar tak? Maka memadai kamu sebut Allahu Akbar walaupun kamu tak dengar. Sebab kalau bunyi bising tu hilang, kamu dengar benda tu, lafaz tu. Ini syarat bagi semua rukun lah, bukan takbiratul ihram saja. Yang ke-17, hendaklah takbir itu dilakukan ketika mana ketika tempat yang memadai padanya qiraah. Maknanya apa? Bila memadai, dikira kita baca Fatihah. Bila kita berdiri, kita sebut apa? Kita lebih kepada berdiri. Berdiri tegak atau tunduk sikit. Mana keadaan kita tu lebih kepada berdiri daripada, lebih hampir kepada berdiri daripada hampir kepada rukuk. Kedudukan kita tu lebih hampir kepada diri daripada hampir kepada rukuk. Ketika itu memadai kita baca Fatihah. Maka takbir juga dilaksanakan, diucapkan ketika itu. Ketika mana kita tu lebih hampir kepada berdiri berbanding kepada rukuk. Ke-18, hendaklah takbir diucapkan ketika mana kita sedang menghadap kiblat dengan dada. Ke-17, ke-19. Tak, kalau kita jadi makmum, mesti kita sebut Allahu Akbar selepas imam selesai Allahu Akbar. Allahu Akbar. Imam habis bar, barulah kita Allah. Kalau imam sebut ra, kita sebut a, sembahyang tak sah. Boleh? Al-Ishru yang ke-20, ada musarif. Ada musarif. Tidak ada perkara yang menghalang daripada apa tu? Ada musarif, nak terjemah lagu mana? Kita sebut Allahu Akbar tu tujuannya apa? Tujuannya ialah untuk
takbiratul ihram lah. Bukan tujuan lain. Contoh kita nak semayang, tiba-tiba ada orang sebut takbir. Kita pun Allahu Akbar. Jadi kita sebut Allahu Akbar, tujuannya apa? Nak sahut orang sebut takbir tu. Maka tidak sah. Mesti sebut Allahu Akbar, niatnya nak masuk sembahyang, bukan nak jawab orang sebut takbir. Okey. Boleh? Yang terakhir ialah tentang niat, tentang niat. Mana pada? Yang terakhir disebut wa yushtaratu muqaranatu niyyah li takbir, disyaratkan muqaranah niat dengan takbiratul ihram. Dan ketahuilah bagi niat itu ada istihdar haqiqi tafsili, ada muqaranah haqiqiyah tafsiliyah, ada istihdar urfi ijmali, ada muqaranah urfiyah ijmaliyah. Jadi kita ada 4 istilah: istihdar haqiqi, istihdar urfi, muqaranah haqiqiyah, muqaranah urfiyah. Okey, apa makna istihdar haqiqi? Maksudnya ialah seseorang itu mengistihdarkan, menghadirkan dalam akal dia zat sembahyang beserta dengan seluruh rukun sembahyang dan seluruh perkara yang wajib dia hadirkan ketika mana dia niat, iaitu ta'rid, 3 perkara itulah: qasad, ta'yin, ta'arud. Kena hadirkan semua perkara itu secara terperinci. Sekira-kira dia qasad setiap rukun secara khusus. Susahlah ni. Apa dia istihdar hakiki? Seseorang itu menghadirkan dalam kepala dia, dalam akal dia, diri sembahyang, zat sembahyang. Hadirkan macam mana? Hadirkan rukun dia secara terperinci satu persatu. Ketika niat ni, ketika mana sebut Allahu Akbar, nak juga hadirkan ta'yin, ta'arud dan juga qasad. Tu semua sekali. Ketika mana sebut Allahu Akbar, tu kita sebut istihdar haqiqi. Muqaranah haqiqiyah ialah seseorang tu menghadirkan perkara tadi, iaitu rukun sembahyang secara terperinci itu, dan perkara yang wajib dihadirkan ketika niat, iaitu 3 perkara tu: ta'yin, qasad dengan juga ta'arud tu. Pada setiap huruf daripada Allahu Akbar. Mana sebut A tu, semua benda tu, rukun yang 13 tu dah hadir dalam kepala, dalam hati. Apa yang wajib ta'arud ketika mana niat tu juga hadir dalam hati. Sebut kaf tu pun perkara yang sama kena hadirkan. Ba, perkara yang sama. Ra pun perkara yang sama. Sampai habis bar lah, sampai ra. Dan perkara ni sangat-sangat susah lah. Jadi itu muqaranah haqiqiyah. Yang ketiga kita ada istihdar urfi. Istihdar urfi ni makna ay yastahdira hayatas salah ijmalan. Seseorang tu menghadirkan sembahyang secara ijmal. Sahaja solat, menghadirkan sembahyang secara ijmal, secara ringkas. Mana tak perlu hadirkan niat, rukuk, sujud, rukun-rukun tu secara terperinci dalam niat. Itu istihdar urfi, menghadirkan rupa sembahyang secara ijmal, secara ringkas. Muqaranah urfiyah pula, ianya menghadirkan apa yang muqaranah urfiyah pula, dia menyertakan istihdar urfi itu pada mana-mana juzuk daripada takbir. Dia sebut Allah dalam hati dia sahaja aku solat fardu zuhur, memadai dah. Walaupun pada akbar benda tu tak ada. Ataupun dia sebut Allah, benda tu tak ada. Masa dia sebut akbar, dalam hati sahaja aku solat fardu zuhur, dah memadai dah. Boleh? Tu. Boleh tak? Istihdar haqiqi, istihdar urfi. Okey. Faham ya tu? Istihdar haqiqi apa dia, muqaranah haqiqiyah apa dia, istihdar urfi apa dia, muqaranah urfiyah apa dia.
Kalau dah faham yang tu, maka kita sebut mazhab Syafi'i dan juga pandangan mutaqaddimin daripada ashab mengatakan wajib istihdar haqiqi dan juga muqaranah haqiqiyah. Istihdar ketika niat, mesti kamu istihdarkan sembahyang secara terperinci daripada rukun pertama sampai rukun ke-17. Kamu kena hadirkan juga dalam niat tu apa dia? Qasad, ta'arud, ta'yin. Perkara tu kamu kena hadirkan dengan cara bermuqaranah haqiqiyah. Mana sebut sebut a, semua benda tu hadir dalam jiwa, dalam hati, dalam kepala. Sebut kaf, benda yang sama kena hadirkan. Ba, benda yang sama. Allah, tak, bukan akbar, Allah. Bersebut a, hamzah Allah tu, kena hadirkan semua perkara tadi tu. Sebut lam, yang kedua alif lam ha. Setiap huruf tu lah kena hadirkan semua perkara tu. Sampailah ba. Itu perkara yang sangat susah lah, orang awam yang tak mampu nak buat. Oleh sebab itu dalam majmu' dan dipilih oleh Imam Ghazali dan ditaswibkan, dikatakan betul oleh Imam Subki dan juga ulama' mutaakhirin, memadailah kita istihdar dengan istihdar urfi dan muqaranah urfiyah. Istihdar urfi sahaja aku salat. Istihdar urfi ni kita hadirkan 3 perkara tu. Kalau kita solat, apa nama? Fardu. Sahaja aku solat, fardu, sahaja aku solat, fardu zuhur tu. 3 tu. Itu istihdar apa? Istihdar urfi. Dan kita hadirkan 3 benda tu sama ada pada Allah atau pada akbar. Yakni pada mana-mana juzuk daripada takbiratul al-ihram. Jadi yang diamalkan hari ini ialah istihdar urfi dan juga muqaranah urfiyah. Adapun istihdar haqiqi dan juga muqaranah haqiqiyah itu tidak boleh dilakukan kecuali para wali dan para rasul. Yang terakhir disebut wala yushtaratu istishabun niyyah ba'da takbir. Selepas kita bertakbir, ketika kita bertakbir Allahu akbar dalam hati sahaja solat fardu zuhur. Selepas tu hilanglah. Tak ingat dah tentang niat tersebut. Sampailah habis sembahyang. Sudah dah habis sembahyang dah. Sembahyang kita sah. Boleh? Jadi niat hanya wajib dihadirkan ketika mana takbiratul ihram. Selepas daripada takbiratul ihram, kita lupa langsung tentang niat tu, sembahyang kita kekal sah. Yang ketiga, al-qiyamu fil fardi wallahu a'lam. Jadi rukun salat yang ketiga ialah berdiri ketika mana solat fardu. Yang tu kita berhenti dulu lah. Macam banyak benda tu nak dibincang tu. Boleh? Allahu a'lam. Cuba habiskan minggu depan lah ni. Majlis akan datang kalau sempat lah. Rukun solat ni panjang juga. Allahu a'lam bissawab. Ada soalan tak? Allah. Ada soalan? Jadi insyaAllah bulan ni kita cover lah kelas-kelas yang tertinggal tu, kita cover balik supaya aturan apa tu, jumlah berapa kali apa tu satu-satu kitab tu dibaca jadi lebih apa tu tepatlah untuk mudah urusan lepas ni. Soalan apa tu? Siapa ada soalan boleh tanya soalan. Ustaz ni. Kalau orang dah ni dah berumur dah.
Kalau pendapat yang jumhur kata kalau orang kafir tak masuk Islam sebab salah informasi tentang Islam. Tak dianggap sebagai tidak dianggap sebagai uzur. Allah Alam, tidak dianggap sebagai uzur. Orang kafir ini tak masuk Islam, adakah dianggap sebagai uzur? Kalau duduk di Bukit Bukau, iyalah, tak ada orang sampaikan dakwah. Tapi duduk di negara Malaysia, depan mata orang sembahyang, apa tu, boleh mengetahui Islam dengan internet, pejabat agama ada, tok imam belakang rumah. Tak, adakah dianggap sebagai penguzuran untuk kekal kufur? Tak ada. Allah Alam. Cukup sekadar tu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.